Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Megat Muhammad Nur bin Megateh selaku pensyarah bagi kursus Asas Kemahiran Nyanyian kod MZK1103. Saya Evelyn Angeline anak Bindasen, PPI SMP ambilan Jun 2023 dari kelas Muzik A. Hari ini saya ingin membentangkan tentang asas kemahiran nyanyian yang terbahagi kepada dua topik, iaitu topik yang pertama adalah definisi nyanyian dan topik yang kedua adalah teknik vokal. Definisi nyanyian adalah aktiviti musikal yang paling awal. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, nyanyian bermaksud gubahan atau ciptaan muzik yang dilakukan dengan suara. Selain itu, bunyi pelepasan terkawal dari alat suara mengikut komposisi muzik dan mereka yang menyanyi digelar sebagai penyanyi. Nyanyian ini terbahagi kepada dua, yaitu nyanyian secara humming dan nyanyian menggunakan lirik lagu. Nyanyian adalah bunyi pelepasan terkawal dari alat suara mengikut komposisi muzik. Nyanyian memainkan peranan-peranan penting dalam muzik kerana ia adalah satu-satunya medium muzik yang menggabungkan teks di dalam lagu. Aktiviti nyanyian melibatkan pembunyian suara dalam bentuk tertentu yang bertujuan menghasilkan nada dan melodi yang disenangi. Nyanyian boleh dilakukan dengan bantuan alat muzik atau secara perkusi badan dan sebagainya. Nyanyian memerlukan daya kreativiti manusia dan dianggap sebagai salah satu cabang seni. Proses nyanyian melibatkan 3 bentuk pembelajaran, iaitu koordinasi psikologikal yang melibatkan kognitif, psikomotor, dan afektif. Merupakan satu aktiviti semula jadi yang boleh dilakukan secara spontan, seperti bertutur, melibatkan otot-otot vokal. Ciri-ciri bunyi muzik. Muzik adalah getaran atau nada dalam keadaan seragam dengan satu atau lebih frekuensi malar. Bunyi yang bersifat estetik, yang harmoni dan menyenangkan. Bising atau hingar adalah gelombang bunyi yang tidak teratur. Tiada getaran berulang yang selalunya menghasilkan bunyi yang tidak menyenangkan. Bising adalah bunyi yang tidak mempunyai frekuensi malar. Terdapat 3 ciri-ciri bunyi muzik, yaitu kelansingan, kenyaringan, dan kualiti. Kelansingan bunyi bergantung kepada frekuensi gelombang bunyi. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi kelangsingannya. Manusia dapat mendengar bunyi antara frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz, tetapi berkurang dengan peningkatan umur. Untuk kenyaringan bunyi pula, kenyaringan bunyi ditentukan oleh keamatan bunyi di tempat mana bunyi terdengar. Yang ketiga adalah kualiti bunyi. Ciri kualiti bunyi membolehkan kita membezakan bunyi yang dihasilkan oleh alat muzik atau sumber bunyi yang berbeza, tetapi kelangsingan dan keamatan yang sama. Kualiti suatu not muzik bergantung kepada bentuk gelombang yang dihasilkan oleh alat muzik. Bentuk gelombang bagi nada muzik yang sama dihasilkan oleh alat-alat muzik yang berlainan. Alat muzik tidak menghasilkan nada muzik yang tulen. Nada muzik terdiri daripada tindihan beberapa not dengan frekuensi yang berbeza. Seterusnya adalah prinsip-prinsip asas dalam nyanyian. Prinsip-prinsip asas dalam nyanyian ini terdapat 3, dan yang pertama adalah disiplin dalam proses pembelajaran nyanyian, iaitu kita mestilah sentiasa bersikap positif, bijak dan kerap berlatih, dan penampilan fizikal yang bersahaja. Yang kedua adalah penguasaan kemahiran vokal, yaitu pengawalan nafas dan mekanisme vokal yang betul, serta teknik pengeluaran suara yang betul, dan akhir sekali menerapkan kemahiran nyanyian yang betul melalui latihan khas, yaitu pergi ke kelas peribadi untuk meningkatkan lebih lagi kemahiran kita dalam nyanyian. Dan yang ketiga adalah penjagaan suara. Teknik pernafasan dan postur badan yang betul dapat memudahkan suara kita agar keluar dengan mudah.
Dan kita perlu panaskan vokal sebelum bernyanyi karena untuk mengelakkan berlakunya paksaan dan tekanan kepada peti suara yang mana akan merasakan suara. Selain itu, kita perlulah makan makanan yang sehat karena kesehatan yang bagus akan membantu untuk mengeluarkan suara yang baik. Dan akhir sekali, pastikan leher dan rahang mulut rileks ketika bernyanyi. Karena secara sains, nyanyian menggunakan diafragma di bagian perut dan suara bersama dengan peti suara sahaja untuk menyanyi. Seterusnya adalah isu-isu dalam nyanyian. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang penyanyi, yaitu yang pertama adalah faktor perkembangan fisikal, yaitu pik suara kita akan berbeza mengikut suara. Fisikal juga merangkumi bentuk dan size tekak. Contohnya, seorang yang mempunyai mulut yang besar dan tekak yang luas mampu menghasilkan bunyi yang besar atau suara jenis bass. Tapi seorang yang mempunyai tekak yang kecil dan mulut yang kecil, mereka cenderung untuk menghasilkan suara yang tinggi dan lazimnya golongan wanita yang mempunyai jenis suara begini. Dan yang kedua adalah faktor perkembangan minda dan budaya. Minda dan emosi amat berkait rapat antara satu sama lain karena emosi sebenarnya dikawal oleh minda. Penyanyi perlulah sentiasa berpikiran positif dan mempunyai ketenangan semasa menyanyi. Contohnya lagu sedih, mood menyanyi pun mesti sedih. Secara ringkas, penyanyi perlulah menjiwai sebuah lagu mengikut genre lagu. Dan yang ketiga adalah faktor latihan vokal yang berterusan. Latihan yang berterusan ini penting dalam mempengaruhi perkembangan seorang penyanyi. Untuk mendapat latihan yang betul, penyanyi perlulah mempunyai tenaga pengajar yang sendiri untuk memantau peningkatan penyanyi. Tapi latihan secara berterusan sehingga mengakibatkan kesehatan perlulah dielakkan karena dapat mencederakan tekak dan mampu menghasilkan suara yang sumbang. Etika. Etika persembahan bermaksud peraturan atau tingkah laku yang diamalkan oleh seorang penyanyi. Mempunyai etika dalam membuat persembahan seperti etika pakaian dan etika menyanyi yang melibatkan sebelum, semasa, selepas sesebuah persembahan. Seterusnya adalah etika dalam persembahan, yaitu terdapat 3. Yang pertama adalah sebelum persembahan, kita perlulah bersedia lebih awal, bersedia dengan kostum dan solekan, melaksanakan sesi pemanasan suara, serta peka dengan setiap arahan yang diberikan ketua ataupun konduktor. Dan seterusnya semasa persembahan, kita pastilah memastikan berada dalam keadaan yang selesa, berdiri dalam keadaan postur badan yang betul. Dan selepas persembahan, kita perlulah elakkan kelakuan yang boleh mengganggu peserta serta penonton dan kembalikan semula kostum dengan segera serta alat yang dipinjam. Di samping itu, nyanyian solo dan berkumpulan ini adalah sebuah kumpulan yang berbeza, yaitu nyanyian solo adalah merupakan lagu yang dinyanyikan oleh seorang individu sahaja. Teksturnya nipis sebab satu orang sahaja nyanyi dan satu suara sahaja. Selain itu, untuk berkumpulan pula dinyanyikan secara beramai-ramai di atas pentas dan mempunyai tekstur yang tebal serta mempunyai pelbagai lapisan suara. Seterusnya kita masuk dalam topik 2, yaitu teknik vokal. Poin yang pertama adalah postur badan ketika menyanyi. Postur badan ini amat penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu, karena postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara yang baik. Untuk postur berdiri, kaki adalah berada dalam keadaan berdiri tegak dengan kaki direnggangkan sedikit. Lutut pula dilonggarkan dan perlu berada dalam keadaan yang rileks. Belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus, dada dinaikkan, bahu ditarikan ke belakang sedikit, dan dagu selari dengan lantai. Untuk postur duduk pula, kaki hendaklah dibuka dengan satu kaki dihala ke hadapan, tapak kaki diletakkan rata di atas lantai yang seimbang, serta pinggang sedikit ke hadapan tanpa menonggekkan punggung. Teknik vokal merangkumi pengetahuan tentang pedagogi vokal yang berkait dengan anatomi tubuh semasa penghasilan suara. Ianya menjelaskan tindak balas tubuh di bahagian vokal yang menyebabkan terhasilnya suara
dan kawalan-kawalan bahagian tubuh tertentu yang diperlukan seseorang dalam meningkatkan mutu nyanyian. Dalam mendapatkan hasil terbaik dalam nyanyian, kedudukan badan atau postur badan dalam nyanyian perlu dititik beratkan. Postur yang baik bermaksud menggunakan badan dalam keadaan seimbang supaya otot-otot pernafasan dapat bekerja dengan mudah serta membantu penyanyi mengeluarkan suara yang diingini tanpa ada sebarang halangan fizikal. Bagi penyanyi yang sudah mahir, mungkin sebarang posisi tidak menjadi gangguan kepada mereka, tetapi bagi mereka yang melalui proses pembelajaran, menyanyi dengan postur yang betul merupakan langkah yang baik. Berikut adalah contoh gambar untuk postur berdiri dan postur duduk. Poin seterusnya adalah pernafasan. Bahagian otot yang membantu dalam pernafasan adalah diafragma. Diafragma ini adalah otot besar berbentuk kubah yang terletak di bahagian bawah paru-paru. Pernafasan boleh diumpamakan sebagai motor, yaitu penggerak utama bagi menghasilkan bunyi suara semasa bercakap maupun bernyanyi. Semasa seorang bernafas, udara memasuki paru-paru dan keluar melalui saluran trakea. Berlakunya tekanan pada pita suara yang terdapat pada bahagian leher ataupun larynx. Tekanan udara semasa bernafas akan menjadikan pita suara menggetar dan menghasilkan bunyi. Apabila otot diafragma menurun, bahagian pinggang akan mengembang. Tekanan udara yang ada di dalam badan kita menjadi rendah. Oleh itu, udara dan oksigen yang disedut adalah respirasi atau koordinasi inspirasi. Apabila otot diafragma menaik pula, tekanan udara yang terdapat dalam badan menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan udara keluar semula ataupun dihembus, yaitu disebut sebagai ekspirasi. Oleh itu, pernafasan yang betul ketika menyanyi adalah menggunakan otot diafragma. Pernafasan ini dilakukan dengan penggerakan yang terhad, yaitu menggerakkan bahu dan dada dengan pergerakan yang minimum. Fokuskan juga pergerakan perut ke dalam dan keluar ketika menyanyi. Seterusnya adalah fonasi. Fonasi adalah pertuturan atau sebutan yang terhasil daripada bunyi. Bunyi yang terhasil akan dibentuk oleh kawalan otot-otot mulut, lidah, lelangit, dan bibir yang akhirnya keluar menjadi sebutan tertentu. Peranan fonasi adalah untuk menghasilkan sebutan yang tepat. Teknik nyanyian fonasi ini penting untuk kanak-kanak kerana hal ini dapat mengajar mereka menyebut setiap perkataan dalam lirik menggunakan sebutan yang betul. Fonetik adalah pembunyian melibatkan pertuturan atau sebutan terhasil daripada suara ketika bernyanyi. Pertuturan melibatkan sebutan dari segi vowel dan konsonan dan segala aktiviti yang berkaitan dengan bunyi suara yang dihasilkan. Contohnya seperti bercakap, menjerit, ketawa, menyanyi, dan sebagainya. Hasil pertuturan ini terjadinya melalui bunyi yang dihasilkan daripada lapisan vocal cord yang terletak di kawalan otot-otot mulut, lidah, lelangit, dan bibir yang akhirnya menjadi sebutan tertentu. Proses fonasi. Fonasi adalah proses bersuara di mana pita suara di tenggorokan menghasilkan bunyian atau tanpa suara. Misalnya konsonan H dan K dihasilkan tanpa getaran pita suara, karena itu disebut bunyian tanpa suara. Manakala bunyian vokal E, I, O, U dihasilkan dengan getaran pita suara, maka disebut bunyian bersuara. Ciri-ciri ton vokal yang efisien. Bagi menghasilkan sebutan yang jelas, ciri-ciri tersebut memainkan peranan yang penting, yaitu yang pertama adalah tenaga, 2 pembentukan alat vokal, bibir dan lidah, 3 kekuatan bunyi, dan 4 adalah harkat, panjang dan pendek.
Seterusnya, mari kita bincangkan tentang resonan. Apa itu resonan? Resonan adalah penghasilan semula bunyi bila ia melalui peti suara. Secara kronologinya, ia adalah seperti bunyi yang datangnya dari mikrofon akan masuk ke dalam amplifier untuk penghasilan semula bunyi bagi mendapatkan kesan yang dikehendaki. Ketika vocal cord bergetar menghasilkan suara, ia akan melalui rongga resonan yang terbuka. Oleh itu, ketika seseorang menyanyi, resonan berlaku di sekitar 3 bahagian, yaitu rongga dada, rongga mulut dan hidung, serta rongga kepala. Untuk perletakan suara, terdapat 3 perletakan suara di kalangan penyanyi, yaitu kepala, tengah, dan dada. Dalam bahasa Inggris, ia dikenali sebagai voice replacement. Mari saya terangkan dengan lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah suara kepala. Suara kepala ini digunakan untuk menyanyi pada not-not yang berada pada register tinggi. Menyanyi menggunakan suara kepala boleh menghasilkan suara yang jelas jika ia digunakan dengan betul dalam mekanisme nyanyian. Untuk suara tengah pula, suara yang berada di antara suara kepala dan suara dada. Semasa menyanyikan suara tengah, cord vokal dipendekkan dan ia bertemu di tengah-tengah. Bunyi untuk suara ini biasanya dihasilkan di bahagian rongga mulut dan bergerak ke bahagian belakang lelangit lembut di belakang mulut. Pergerakan udara ini menghasilkan gema di bahagian mulut dan juga di bahagian kepala yang menghasilkan campuran suara kepala dan suara dada. Untuk suara dada, biasanya suara yang digunakan semasa percakapan. Kebanyakan penyanyi menggunakan suara dada semasa bercakap. Peak bagi suara ini bergema di seluruh rongga dada. Berikut adalah contoh video yang berkaitan dengan vokal dan melibatkan resonan. Exercise 1, our mouth. We're going to discover what different positions of the mouth will do for the sound. So first we're going to start with our vertical oval mouth shape. Now we're going to go from vertical oval to wide. You see the difference? I didn't change anything except my mouth. The vertical oval was a little darker and fuller, but still balanced. Wider was brighter. Depends what kind of sound you want. Now listen, I'm going to go from vertical oval to narrow. It even changes the vowel slightly. For more detail, see my videos on the mouth position or embouchure. Second exercise, our lips. I'm going to sing ah with just neutral lip position. Now what about lazy lips? You see it dulls the sound. Versus neutral. Lazy. Neutral. Now I'm going to go from neutral to slightly protruded lips and listen what happens. Listen again. I say it gathers the sound. It makes it more intense. Again, depends what kind of sound you want. Now notice I said slightly protruded. I didn't do fish lips. That tends to make people tight. I hope you're paying attention here because this information is golden and can change your life as a singer. Exercise 3, our jaw. What happens with the different jaw positions? Here's neutral. But I'm going to go forward. You see, this is why I preach no forward jaw. It makes the sound tight. Even in my neutral position of the jaw, I am slightly underslung. So remember, we never want the jaw to come forward. But if I bring the jaw too far back, we get this. You see? That's totally distorted. Okay, what about degrees of dropping the jaw? Here's clenched. I'm going to go from see? We don't sing between our teeth. Look what happens if I overdrop or over open the jaw.
And some of you do that. You drop the jaw too much. And all that does is muddies up and diffuses the tone. So I want you to go back and watch this video later and do these exercises in your own voice. You're going to discover a lot. Fourth exercise, our tongue position. You know, the tongue is one of the strongest muscles in the body and is often the culprit in vocal tension. So let's discuss the home base first for the tongue. Tip of the tongue behind your bottom front teeth, or on the gum slightly below, because people's tongues are different sizes. Here's ah with me resting the tongue in the bed of my mouth, just allowing it to rest. Ah. Now, what if I raise the back of my tongue? This is really interesting. Listen. Ah, ah. Oh, nasal. But what happens if I push my tongue down like this? See, that's too dark. I call that swallowed. And that is not a good habit because it puts direct pressure on your larynx. So we never push the tongue down. Finally, we come to exercise 5, our soft palate in the back of the throat. What difference do you hear as I change the position? So this is neutral, like I'm just talking to you. Now, I'm going to arch the soft palate if I want a little loftier sound, so more yawn in the back of the throat. So I'm going to start with neutral. Now, what about a lower soft palate? I'm going to start with neutral again. Oh, nasal again. Dan untuk poin yang seterusnya adalah artikulasi. Artikulasi pula ialah bunyi yang terhasil tidak membawa apa-apa makna selagi tidak sampai ke bahagian mulut untuk dimanipulasikan oleh bahagian vokal seseorang. Alat artikulasi seperti lidah, lelangit, bibir, gigi, dan dagu membantu dari segi pengeluaran sebutan yang bermakna dalam percakapan maupun nyanyian. Berikut adalah contoh raja tentang proses artikulasi. Artikulasi adalah sangat penting bagi seseorang untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa dalam kehidupan seharian mereka untuk berkomunikasi dan juga bernyanyi. Berdasarkan alat-alat artikulasi, manusia dapat bertutur dan bernyanyi dengan sempurna serta membezakan sebutan vowel dan konsonan. Berikut adalah alat-alat artikulasi manusia, seperti yang saya senaraikan tadi. Contoh-contoh sebutan adalah E adalah A, I adalah E, I adalah I, O adalah O, U adalah U. Latih tubi sebutan. Latih tubi sebutan dijalankan untuk melatih murid menguasai bunyi-bunyi bahasa, sebutan, dan pola ayat. Latih tubi penyebutan bunyi ini juga meliputi latih tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang boleh menimbulkan masalah sebutan dan pasangan minimal yang boleh menghasilkan makna yang berbeza. Contohnya daki dan laki. Latih tubi peminta lidah bertujuan untuk melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi dengan betul dan tepat. Oleh itu, murid dapat mendeklamasikan puisi, drama serta nyanyian dengan jelas, tepat, dan natural. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.